Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pernah dengar pepatah, disangka hujan sehingga ke petang, rupa-rupanya tak sampai ke tengah hari. Dijangka guru dah berbunyi, hujan turun, rupa-rupanya tak turun-turun juga. Disangkakan rupa-rupanya tersekat di tengah jalan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen Anda, tekan butang subscribe bagi membantu mengembangkan channel ini, dan share video ini. Yang mengejutkan kita ialah rupa-rupanya apa yang disangka kononnya Perikatan Nasional bakal menguasai seluruh negara, bakal menumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim, semuanya momokan dan impian, mimpi semata-mata, angan-angan semata-mata. Ini dipetik daripada sabudin.com dengan tajuk Gelombang Hijau Tak Mungkin Landa 2 PRK di Johor. Wah, maksudnya apa? Gelombang hijau sudah mati, tak akan melarat lagi ke Johor. Bagaimana ceritanya? Ikuti ulasan kali ini. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin yakin gelombang hijau yang berlaku ketika PRN 6 negeri baru-baru ini tidak akan berulang di Johor pada PRK di negeri itu bulan depan. Beliau berkata ini kerana naratif pembangkang ketika PRN di 6 negeri kononnya kerajaan perpaduan atau kerajaan pusat akan jatuh sekiranya pengundi memberi undi kepada pembangkang, terbukti tidak benar. Terbukti mana ada kerajaan pusat akan jatuh. Itu tidak mungkin berlaku dan faktor naratif itu tak boleh digunakan untuk PRK ini, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat khas Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Jadi rupa-rupanya ramalan daripada Perikatan Nasional, ramalan daripada Hadi Awang, daripada Hamzah Zainuddin, daripada Muhyiddin Yassin, Taqiyuddin Hasan, semuanya terkantoi dan rupa-rupanya tidak boleh pakai lagi menurut Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin. Jadi naratif itu tak boleh pakai lagi, tak boleh pakai lagi. Khalid yang juga Menteri Pendidikan Tinggi berkata, walaupun keputusan PRK kerajaan pusat akan berada pada tahap yang selesa, kata beliau lagi. Atas sebab itu, pentingnya bagi mana-mana parti yang bertanding, mestilah parti yang boleh bekerja sama dengan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, supaya rakyat tidak tercicir, kata beliau lagi, yang juga pengerusi perhubungan UMNO Johor dan pengerusi BN Johor. Mengenai keyakinan beliau terhadap amanah untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, Khalid berkata kedua-dua kerusi berkenan akan kekal milik amanah dengan kerjasama mantap antara PH dan BN. Inilah kerjasama yang kita tunggu-tunggu. Tak perlu rebut-rebut kerusi. Kalau dah memang bekerja sama, buat apa lagi rebut-rebut kerusi? Kalau memang tak boleh menang, jangan lagi tanding, bekerja sama dengan mantap. Kita nak tengok Pakatan Harapan BN, Kerajaan Perpaduan ini benar-benar bekerja sama. Bukannya ada lagi cedok sini, cedok sana. Ini kita tunggu dan kita mau lihat. Inilah penentuannya bagaimana penerimaan rakyat selepas PRN kali ini. Dan kita nak lihat di luar daripada ruang lingkup Pakatan Harapan BN dan luar lingkup PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Ini yang kita nak tengok di Johor. Terdahulu mesyuarat khas secara tertutup lebih sejam itu turut dihadiri Timbalan Pengerusi PH Johor yang juga Pengerusi Amanah Johor, Aminul Huda Hasan, Timbalan Pengerusi Amanah Johor, Zulkifli Ahmad, dan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor, Abdul Halim Sulaiman. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram adalah pada 26 Ogos ini. Diikuti pengundian awal adalah pada 5 September dan hari pengundian pada 9 September. Kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram kosong susulan kematian penyandangnya iaitu Salahuddin Ayub pada 23 Julai yang lepas. Sebelum kita berpisah, sila share video ini supaya semua orang tahu
rupa-rupanya gelombang hijau tak mungkin akan landa lagi 2 PRK di Johor dan mungkin terhenti sudah selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejadian yang tak disangka-sangka. Baru beberapa hari menjadi Menteri Besar Kelantan, ini Menteri Besar Kelantan sudah buat hal. Halnya apa? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada Harapan Daily. Memang mengejutkan apabila baru saja selesai pilihan raya, baru saja selesai angkat sumpah, baru saja selesai menjadi diisytiharkan sebagai Menteri Besar Kelantan, belum sampai pun sebulan, seminggu pun tak sampai lagi, ini sudah berlaku. Menteri Besar Kelantan iaitu Nasyarudin tiba-tiba melabel 2 adun pembangkang lawan Islam. Ini yang paling mengejutkan kita semua. Bayangkan, baru saja jadi Menteri Besar, belum lagi pilihan raya. Kalau dah pilihan raya, kempen dah bermula, tak tahulah apalagi yang akan beliau katakan dan akan terjadi. Sedangkan baru seminggu jadi Menteri Besar pun sudah label 2 adun pembangkang lawan Islam. Baru beberapa hari menjalankan tugas sebagai Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasaruddin Daud didakwa melabel 2 adun pembangkang di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Menerusi video ceramahnya yang tular di Facebook, Nasaruddin berkata, rakyat boleh melihat bagaimana 2 kerusi yang dimenangi pembangkang mahu melawan Islam. Terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Kelantan ini. Mu beri sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu sok modoh sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal 2 kerusi. Tak pola kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana hok lawan perjuangan Islam ni. Jadi rakyat boleh tunjuk hok 2 tu, katanya. Perikatan Nasional PN menang 43 kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos lalu. 2 lagi kerusi tradisi gagal dipertahankan apabila jatuh ke tangan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional iaitu BN di Dun Galas, manakala Parti Amanah Negara Amanah diumumkan menang di Dun Kota Lama. Video ceramah Nasaruddin kemudiannya tular di media sosial sehingga mengundang kecaman ramai yang menganggap budaya takfiri dalam PAS semakin parah. Mereka turut mengecam PAS sebagai pengamal atau mengamal kefahaman songsang kerana menganggap orang yang melawan parti jenama Islam adalah orang yang melawan Islam. Mereka menulis, sejak bila pula mereka lawan Islam? Mereka Islam dan mereka menentang PAS bukan bermakna mereka menentang Islam, kata netizen. Ada juga netizen yang menulis, mengapa sampai ke tahap ini? Pemikiran pemimpin PAS yang bertaraf Menteri Besar, kata mereka lagi. Soal pengguna Facebook yang menggunakan nama Wan Makate. Pada masa sama, PAS juga diselar cakap tak serupa bikin kerana baru-baru ini mengumumkan mahu mengambil pendekatan matang bagi memperkukuh hubungan dengan Kerajaan Persekutuan, namun tiba-tiba pula menggelar adun PHBN melawan perjuangan Islam. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita juga yang terkini ialah 22 NGO Melayu Islam kecam fitnah tutup sekolah agama di Selangor. Sehingga ini mengundang seramai 22 NGO Melayu Islam hari ini mengecam tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyebar dakwaan bahawa 200 sekolah agama di Selangor diarah untuk ditutup. Kenyataan yang diketuai ABIM itu mengingatkan mana-mana pihak yang cuba untuk menjuarai isu tersebut harus menyimak fakta terlebih dahulu serta bersikap jujur dan tidak memanipulasi atau mempolitikkan isu berkaitan. Isu yang dibangkitkan telah dijelaskan oleh Menteri, iaitu berkaitan dengan garis panduan pemutihan sekolah agama institusi tahfiz
yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelajar-pelajar di institut, tahfiz serta sekolah agama persendirian. Tindakan ini selari dengan titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, yang mahu semua institusi berkenan didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Justru atas fakta tersebut, kami mengecam sebarang fitnah yang boleh atau cuba disebarkan untuk membakar sentimen kebencian dalam kalangan masyarakat kerana ia akan mengganggu usaha untuk memertabatkan Islam di negara ini, kata beliau lagi. Pada masa yang sama, ABIM berkata bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang, 22 NGO Melayu Islam berpendapat sudah tiba masanya untuk pihak berkuasa bertindak tegas ke atas fitnah hasutan yang tidak berasas seperti itu. Kami turut menyeru seluruh pihak untuk bersama memertabatkan Islam dan menyebarkan tanda pagar, sebarkan salam dalam proses pembinaan negara menerusi usaha merealisasikan gagasan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri. Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Raja Pentadbir Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah mahu semua institusi terbabit didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sebuah sekolah agama persendirian juga dikehendaki mematuhi beberapa syarat keselamatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.